Hai viewers, selamat kembali ke channel Langkah Kecil. Anda bersama saya, Khairul. Pada kali ini, kami akan membawakan kepada Anda kisah mengenai Panglima Awang. Panglima Awang ini dikatakan manusia pertama yang mengelilingi dunia. Mengikut catatan seorang pengembara bangsa Itali, Antonio Pigafetta, yang turut sama belayar dengan Ferdinand Magellan pada tahun 1519 hingga 1521, selain Kapten Magellan itu yang dinobatkan oleh masyarakat dunia sebagai manusia pertama mengelilingi dunia, turut bersama dalam pelayaran itu adalah seorang pemuda keturunan Melayu yang dikenali sebagai Enrique. Sebelum kita bermula, mohon kepada semua viewers untuk subscribe dan tekan butang loceng agar Anda tidak ketinggalan dengan update terbaru dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebagai tanda sokongan Anda terhadap kami. Pihak kami juga ingin menyatakan bahwa kandungan video ini adalah hasil daripada kajian dan carian di internet. Ianya belum tentu tepat 100%. Pengembaraan Enrique mengelilingi dunia bermula apabila Portugis menakluk Melaka pada tahun 1511 yang menyebabkan ratusan pemuda Melayu ditangkap dan dibawa menggunakan kapal ke Lisbon sebagai tawanan perang atau dijual sebagai hamba. Sebaik tiba di wilayah asing itu, lelaki terbabit berkhidmat dengan Magellan dan namanya ditukar kepada Henry the Black atau Enrique di Malacca. Magellan kemudian berhijrah ke Spanyol bersama Enrique dan ketua negara itu, Raja Charles I, kemudian mengarahkan pelayar Portugis itu belayar mencari tanah dan harta untuk kerajaan Spanyol. Pemimpin tertinggi Kristen, yaitu Pope, bagaimanapun mensyaratkan jika Spanyol ingin belayar, mereka tidak boleh lagi ke timur yang telah diperuntukkan kepada Portugis. Sebaliknya, Spanyol perlu belayar ke barat. Arahan itu menimbulkan kekhawatiran dalam kalangan Klasi kerana pelayaran ke barat masih belum banyak diterokai dan amat misteri. Akibatnya, tanpa Klasi, Magellan terpaksa mengambil banduan sebagai anak kapal. Selain Enrique, orang kanan Magellan adalah Elcano dan Pigafetta. Pada tahun 1519, kumpulan kapal ekspedisi meninggalkan pelabuhan Seville menuju horizon barat. Pelayaran menempuh pelbagai kepayahan sehingga ramai Klasi sakit dan mati. Malah memberontak meminta Magellan untuk berpatah balik. Bagaimanapun, penentangan sedikit reda apabila benua baru ditemui di Amerika Selatan setahun kemudian. Pelayaran turut menemui Selat Magellan yang dinamakan sempena nama Magellan. Tidak puas dengan penemuan dunia baru itu, Magellan ingin meneruskan pelayaran ke barat, sehingga konflik kembali tercetus dalam kalangan Klasi. Walaupun ditentang, Magellan meneruskan pelayaran memasuki Lautan Pasifik. Pelbagai masalah timbul, antaranya ada kapal hilang. Selain krisis bekalan makanan meruncing menyebabkan Klasi kebuluran. Penderitaan dikelilingi lautan akhirnya berakhir apabila pada tahun 1521 satu lagi daratan ditemui apabila ekspedisi itu tiba di Pulau Cebu, Filipina. Berlabuh di situ, Enrique menyadari pelayaran berterusan mereka ke barat sudah menemui dunia timur apabila mendapati pertuturan penduduk pulau itu menyamai bahasa Melayu. Jurnal Pigafetta mencatatkan Enrique bertindak sebagai juru bahasa antara pelayar dengan penduduk asli, tetapi tidak lama kemudian mereka terbabit dalam konflik peperangan dengan penduduk tempatan. Pigafetta mencatatkan ramai pelayar termasuk Magellan terbunuh dan hanya 18 pelayar termasuk dirinya
dan Elcano berjaya melarikan diri dan pulang ke Spanyol pada tahun 1522. Enrique bagaimanapun diriwayatkan tidak dibunuh, tetapi ditinggalkan di pulau itu. Dan ramai pengkaji sejarah meyakini pemuda itu kembali ke kampung halaman asalnya yang ditinggalkan lama dahulu. Ia sekaligus menjadikan beliau manusia pertama menyelesaikan pengembaraan mengelilingi dunia, yaitu lebih awal berbanding Pigafetta, Elcano, serta 16 pelayar yang selamat kembali ke Spanyol. Tercatat dalam sejarah luar. Bagaimanapun, selama ratusan tahun, pencapaian pemuda Melaka itu tidak disedari ramai pihak, termasuklah masyarakat negara ini. Hal ini disebabkan kewujudan pemuda terbabit tidak direkodkan dalam kitab Melayu lama yang menjadi asas rujukan sejarah negara sejak ratusan tahun lalu. Walaupun peranan pemuda itu tidak tercatat dalam kitab sejarah Melayu, kewujudan beliau tidak dinafikan kerana tertera dalam catatan sejarah pelbagai bangsa asing, terutama catatan Pigafetta. Sejarah dilakarkan pemuda Melaka itu memangnya satu pencapaian besar buat bangsa Melayu. Tetapi sayangnya peristiwa agung itu kini bagai sudah hilang daripada lembaran sejarah negara. Kisah pencapaian pemuda Melaka itu bagaimanapun berjaya dikesan penulis fiksyen sejarah, yaitu Harun Aminur Rasyid yang menghasilkan novel tokoh itu pada tahun 1958. Berikutan nama Melayu pemuda itu tidak diketahui, maka Harun menggelarkan beliau sebagai Panglima Awang. Demikianlah kisah pengembaraan Panglima Awang. Semoga dengan kisah ini dapat memberi manfaat kepada viewers semua. Sekiranya viewers mempunyai idea mengenai kisah yang Anda ingin kami sampaikan, sila utarakan idea Anda di ruangan komen di bawah. Sekiranya Anda merasakan video kami ini bermanfaat, sila subscribe, like, dan share video ini. Sokongan daripada Anda amatlah kami hargai. Sampai jumpa lagi. Bye.